Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan waktu bekerja di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan sepanjang bulan Ramadan bagi tahun ini. Hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 petang. Bagi kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan yang bertugas pada hari Jumaat, waktu bertugas mulai pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi. Sementara pekerja bergaji hari masa bekerja hendaklah dikurangkan selama 1 jam dari waktu-waktu bekerja biasa, sementara penentuan memulakan kerja terserah kepada budi bicara kementerian dan jabatan masing-masing. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari ke-8 kemarin. Isu pemerdagangan manusia dan penyeludupan dadah melalui keldai dadah antara yang mula-mula mendapat perhatian Dewan. Yang Berhormat Pihin Datu Lailur Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menekankan pasukan polis Diraja Brunei dan Biro Kawalan Narkotik serta agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan yang lain akan terus memantau maklumat dan trend aktiviti-aktiviti jenayah. Biro Kawalan Narkotik, BKN dan agensi penguatkuasaan yang lain telah mengambil tindakan yang sewajarnya dalam meningkatkan kesedaran awam dan memberikan panduan kepada penuntut-penuntut sekolah, ibu-ibu bapa dan penjaga serta orang ramai mengenai modus operandi sindiket antarabangsa melalui taklimat, promo di media cetak dan elektronik, pengedaran risalah, mempamerkan poster di tempat-tempat strategik dan lain-lain. Alhamdulillah, dengan adanya usaha-usaha secara pendekatan whole of nation tersebut, negara tidak ada mencatatkan sebarang kes berkaitan warga tempatan yang digunakan menjadi drug mules di luar negara, khususnya berikutan penipuan laman sosial atau cyber. Mengenai isu jenayah pemerdagangan orang, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menerangkan jenayah tersebut berlainan daripada isu keldai dadah kerana ia melibatkan eksploitasi terhadap pekerja-pekerja asing atau mangsa yang dibawa masuk ke negara-negara tertentu tanpa izin dan kemahuan mereka. Dalam hal ini, satu jawatankuasa telah ditubuhkan bagi menangani isu pemerdagangan orang, iaitu Jawatankuasa Kebangsaan bagi Anti Pemerdagangan Orang yang dipengerusikan oleh Jabatan Perdana Menteri, yang mana ahli-ahlinya terdiri daripada Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Pejabat Peguam Negara, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Kastam dan Excise Diraja, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Buruh dan Jabatan Pembangunan Masyarakat. Pada masa ini terdapat 2 kes pemerdagangan orang yang sedang dalam proses pendakwaan. Bantuan kepada para belia yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan pula mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Melalui Darussalam Enterprise atau DARE, beberapa inisiatif telah disediakan seperti Accelerated Bootcamp, iaitu satu program pembangunan bagi membantu perniagaan di peringkat awal ataupun startup berkembang dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan pelaburan dan membina model perniagaan yang inovatif. Ada juga satu platform iaitu Dare Links, iaitu membentuk business to business portal yang menawarkan peluang bagi pembekalan barangan dan perkhidmatan oleh PMKS tempatan untuk syarikat-syarikat besar di negara ini. Tambahan lagi, ada juga satu platform di bawah iCenter untuk menyediakan ruang inkubasi serta kemudahan co-working bagi menggalakkan pencetusan idea dan strategi perniagaan baru khususnya di kalangan startups.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga mengongsikan mengenai pembiayaan berjumlah kira-kira 23 juta ringgit Brunei oleh Bank Usahawan kepada 515 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Hampir 90% daripada pengusaha adalah peniaga Bumiputera. Selain daripada pembiayaan kewangan, Bank Usahawan juga memberi nasihat dan bimbingan kepada PMKS terutamanya mengenai perkara-perkara asas perniagaan dan keusahawanan ataupun business and entrepreneur basics and fundamentals yang perlu ada atau diketahui oleh PMKS atau pengusaha-pengusaha tersebut. Bank Usahawan juga telah dan akan terus bekerjasama dengan pihak-pihak seperti DE dan agensi-agensi yang berkaitan. Antara inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan adalah seperti menawarkan grant scheme kepada PMKS. Bank Usahawan juga mendapatkan rujukan pelanggan ataupun client referrals dari pihak DE dan lain-lain inisiatif. Kementerian Pendidikan menyediakan garis panduan dalam menangani isu guru yang turut melaksanakan tugas pentadbiran. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menjelaskan perkara itu sebagai respons bagi isu kekurangan dan bebanan tugas guru dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpen bin Yaakob. Memangnya mereka ini diberikan bebanan kerja yang sedikit ringan daripada guru-guru yang lain, iaitu mereka ini hanya mengajar 10 hingga 16 period seminggu sahaja bersamaan dengan 5 ke 8 jam seminggu. Selain daripada itu, Kementerian Pendidikan juga ada melaksanakan inisiatif I-Not ataupun Ideal Number of Teachers in School dan juga right sizing of classes bagi memastikan keramaian guru bagi setiap sekolah dapat dimaksimalkan dengan beban kerja dan juga tugasan yang bersesuaian. Tahap kesediaan infrastruktur digital dalam memastikan para penuntut dapat menyesuaikan diri dengan digitalisasi turut dibangkitkan oleh Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Dalam menjawab persoalan tersebut, Menteri Pendidikan mengongsikan beberapa inisiatif yang giat dan sedang dilaksanakan oleh kementerian berkenaan bagi mendukung pembelajaran digital. Antara lainnya adalah penektarafan infrastruktur rangkaian sekolah, penyediaan khidmat internet dengan akses yang lebih luas, bekalan komputer kepada tenaga pengajar dan penggantian komputer-komputer sekolah. Bagi meningkatkan kapasiti ataupun kualiti kestabilan dan keselamatan rangkaian prasarana IT di sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan sudah mula melaksanakan penektarafan infrastruktur rangkaian sekolah mulai tahun 2022 dan melalui pengiktirafan ini ianya akan dapat memberikan liputan Wi-Fi di keseluruhan kawasan pembelajaran pengajaran di sekolah-sekolah sekaligus akan dapat menukung kaedah pembelajaran digital dengan lebih berkesan. Bagi pelajar yang tidak dapat melanjutkan pembelajaran, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Pusat Pembangunan Belia juga sentiasa memberikan peluang kepada mereka. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, menjelaskan kementerian tersebut menyediakan latihan kemahiran kepada belia atau penuntut. Salah satu komponen penting dalam latihan kemahiran ini ianya melibatkan pembinaan jati diri dan kepimpinan di kalangan belia. Artinya tahap jati diri yang berhubung kait dengan resilience. Artinya bukannya mendapat kemahiran dan mendapat pendidikan saja, tapi semangat kecekalan yang tinggi untuk meneruskan kehidupan dan menghadapi cabaran-cabaran kehidupan. Di samping itu, program latihan kemahiran dan program penempatan kerja juga disediakan. Program pembangunan diri adalah merupakan program khusus yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan personaliti para belia dan pelatih, terutama dari segi jati diri, kepimpinan, disiplin, kerohanian, kerja berkumpulan, penjagaan masa termasuk penjagaan kesihatan. Dewan menangguhkan sidangnya petang kemarin dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi.
Dua buah keluarga yang terlibat dalam kejadian tanah susur dan rumah roboh menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan kepada ketua keluarga disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Mangsa-mangsa bencana diberikan bantuan keuangan untuk membantu meringankan kesusahan yang dialami bagi meneruskan kehidupan seharian. Majlis penyerahan berlangsung di kementerian berkenaan. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB terus meningkatkan usaha promosinya bagi menarik pelaburan asing ke negara Brunei Darussalam. Bagi meneruskan usaha tersebut, LKEB menganjurkan promosi pelaburan ke Tokyo, Jepun. Sebagai sebahagian daripada program LKEB dengan kerjasama Pusat ASEAN Jepun menganjurkan seminar mengenai peluang-peluang pelaburan di negara Brunei Darussalam. Seminar kali ini mendedahkan potensi pelaburan 5 sektor keutamaan negara iaitu minyak dan gas hiliran, makanan, perkhidmatan, info komunikasi maklumat ICT dan pelancongan. Lebih 60 peserta dari pelbagai persatuan dan syarikat dalam sektor-sektor berlainan menghadiri seminar yang diadakan pada 7 Mac lalu. Bagi meraikan para pelajar yang memperolehi kecemerlangan dalam bidang akademik, Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis penyampaian anugerah akademik Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin bagi sesi tahun 2022. Penyampaian anugerah akademik disempurnakan oleh Awang Misli bin Moksen, Pegawai Pelajaran Kanan Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Kementerian Pendidikan. Antara penerimanya cemerlang dalam peperiksaan GCO IGCSE 2022 dan penilaian kemajuan pelajar tahun 8 sesi 2022. Majlis seumpama ini adalah untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada para pelajar agar terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang pelajaran dan program yang berkaitan. Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Mu'alaf seluruh negara meneruskan lagi penyerahan bantuan berupa makanan asasi menerusi projek Fathul Barakah 4.0 kepada 14 buah keluarga mu'alaf di Kampung Batang Mitus, daerah Tutong. Penyerahan sumbangan dilaksanakan dengan mengunjungi ke rumah-rumah para penerima. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Hamdani bin Haji Osman, Pemangku Ketua Pegawai Agama daerah Tutong. Penyerahan dikendalikan oleh Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Kebajikan Mu'alaf dengan kerjasama Unit Dakwah Tutong dan Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Persatu. Musabakah menghafaz Al-Quran serta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan bagi tahun ini akan diadakan selama 2 hari mulai 20 Mac hingga 21 Mac 2023. Musabakah menghafaz Al-Quran akan diadakan di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pertanyaan lanjut, hadir ke urustia Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran di Blok 2H tingkat 8, Bangunan Ong Somping, Jalan Ong Somping, Bandar Seri Begawan atau hubungi talian 223-7512 atau 223-3364. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan kerjasama Kementerian Kesihatan mengadakan kempen derma darah. Kempen tersebut diadakan di Balai Khazanah berkenaan. Semasa kempen ini, sebanyak 15 pain darah berjaya dikumpulkan. Aktiviti seumpamanya diadakan bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan dan faedah pendermaan darah serta menanamkan sifat beramal jariah dengan menambahkan simpanan tabung darah negara. Derma darah dari aspek Islam adalah sesuatu amalan yang mulia kerana ia dianjurkan oleh agama Islam sendiri. Dengan cara yang seperti ini adalah untuk menggalakkan orang ramai untuk membantu orang yang memerlukan darah dan di samping itu untuk menambah stok-stok darah di hospital-hospital. Sementara itu, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah.
Orang ramai dilalukan menyertai kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu mengekalkan bekalan stok darah di negara ini. Kempen akan diadakan di IBT Campus Business Gadong hari ini pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi anjuran kampus berkenaan. Esok Rabu 15 Mac di Dewan Belalong Pekan Bangar Temburong anjuran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sempena Semarak Hari Kebangsaan ke-39. Kempen bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Kempen derma darah juga akan diadakan di aras bawah bangunan Dar Takaful IBB Utama Bandar Seri Begawan, anjuran Syarikat Takaful Brunei Darussalam pada hari Khamis 16 Mac pukul 9 pagi hingga 3 petang. Dan hari Sabtu 18 Mac di Unicorp Sdn Berhad, Tapak Perindustrian Beribi 2, anjuran syarikat berkenaan pukul 10 pagi hingga 3 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan.